Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton video pendek yang bertemakan tokoh pejuang Malaysia. Video ini dihasilkan bagi tujuan tugas assignment berkumpulan kami bagi subjek pengajian Malaysia. Alhamdulillah, kumpulan kami berkesempatan untuk berkunjung ke Melaka, bandar yang bersejarah. Kami berharap video ini dapat memberikan pendedahan tentang sejarah Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah telah dihasilkan lebih 200 tahun dahulu dan diisytiharkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2001 dan direkodkan dalam Daftaran Ingatan Dunia, Memory of the World Register. Terdapat dua naskah lama dalam simpanan Perpustakaan Negara Malaysia, iaitu naskah yang dicetak pada 1658 dan 1713. Hikayat Hang Tuah telah diterima sebagai epik Melayu yang merakarkan pengembaraan hidup wira Melayu yang setia terhadap rajanya. Hang Tuah hidup pada zaman kegemilangan Melaka, iaitu pada tahun 1400 hingga 1528 dan menyumbang kepada perkembangan Empayar Melaka. Beliau telah berjaya menundukkan kerajaan Majapahit, Cina, Siam dan juga beberapa kerajaan Melayu yang lain. Sumbangan beliau tidak terhad kepada zaman Kesultanan. Malah, beliau juga telah memberikan inspirasi seperti tinggalan Hang Tuah yang paling dikenang, iaitu ungkapan "Takkan Melayu hilang di dunia". Sehingga kini, hikayat Hang Tuah masih digali dan diberikan pentafsiran oleh sarjana tempatan dan luar negara. Hikayat Hang Tuah bukan sahaja melengkapi gambaran sistem sosial, ekonomi dan politik masyarakat, tetapi mengandungi pemikiran besar yang dapat menjadi panduan menghayati jati diri budaya bangsa. François Valentin, penyelidik Belanda, telah meneliti 3 buah hasil kesusasteraan Melayu, iaitu Tajus Salatin atau Mahkota Raja-Raja, Misa Gomintar dan Kitab Hantoewa atau lebih dikenali sebagai Hang Tuah. Dalam bukunya yang diterbitkan dalam tahun 1726, beliau ada menyebut bahawa ketiga-tiga buah buku itu sebagai intan yang amat jarang didapati. Beliau mengakui bahawa hikayat Hang Tuah adalah karangan yang terelok. Nietzsche, juga penyelidik Belanda, berpendapat hikayat Hang Tuah merupakan roman sejarah yang sangat penting kerana mengandungi pemerihalan tentang cara hidup masyarakat Melayu zaman dahulu. Sedikit latar belakang bagi Hang Tuah. Beliau lahir pada tahun 1444 dan merupakan anak kepada ayahandanya Hang Mahmud dan ibundanya Dang Merduwati. Menurut beberapa teks yang terdapat di makam Hang Tuah, beliau telah dibawa oleh ibu dan ayahnya berhijrah dari Bentan ke Melaka semasa kecil dan menjalankan aktiviti perniagaan makanan. Hang Tuah sentiasa membantu kedua-dua orang tuanya berniaga di samping menjalankan kerja-kerja mencari kayu api. Sewaktu kecil, beliau dihantar oleh bapanya untuk belajar mengaji Al-Quran dengan seorang lebay. Beliau turut mempelajari pelbagai bahasa sehingga dapat menguasai 12 jenis bahasa, termasuk bahasa Tamil, Cina, Siam dan Jawa. Selain itu, beliau juga mula berlatih dalam seni silat, ilmu isyarat hulu balang, ilmu firasat dan ilmu penjurit semasa berumur 10 tahun bersama 4 orang sahabat beliau, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi dan Hang Jebat. Mereka dilatih oleh guru mereka yang bernama Adiputra yang tinggal di puncak bukit, iaitu Bukit Pancasula, dan pada masa yang sama telah menunjukkan kelebihan dan sifat keberanian beliau. Hal ini menyebabkan beliau memberi tumpuan dan pengajaran yang lebih kepada Hang Tuah. Setelah mahir dalam seni silat, Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya pulang ke kampung halaman. Tetapi sebelum mereka pulang, guru beliau Adiputra memberikan nasihat kepada Hang Tuah dan 4 sahabatnya untuk menambahkan ilmu daripada saudaranya Sang Persata Nala yang bertapa di Gunung Wirana, Majapahit. Didapati juga bahawa Hang Tuah adalah seorang yang bersikap berbudi pekerti, mulia serta merupakan suami dan bapa yang penyayang. Di sebalik
gagah dalam menghadapi semua musuh-musuh. Disebabkan ini, beliau amat disukai dan disayangi oleh rakyat. Kisah Hang Tuah dan sahabatnya bermula apabila mereka berjaya menyelamatkan Tun Perak daripada serangan 4 orang perompak yang menyebabkan pengawal-pengawalnya lari menyelamatkan diri tanpa menghiraukan keselamatan beliau. Tun Perak pada ketika itu adalah seorang bendahara yang terhebat di Melaka dan merupakan bendahara yang kelima. Tetapi kumpulan perompak tersebut terserempak dengan Hang Tuah dan sahabatnya. Akibat keberanian dan kemahiran mereka, Hang Tuah dan sahabatnya berjaya menewaskan perompak-perompak tersebut. Semenjak peristiwa itu berlaku, Tun Perak melantik Hang Tuah dan sahabat menjadi anak angkat serta menjadi laksamana. Hang Tuah juga turut menerima pangkat sebagai Syah Bandar yang bertugas untuk mengurus pelabuhan dan memungut hasil cukai. Keberanian dan kecekapan Hang Tuah dan sahabat juga dapat dilihat sewaktu mereka masih remaja lagi, kerana mereka sering menentang dan menewaskan lanun-lanun yang selalu menyerang pantai Selat Melaka. Antara peristiwa Hang Tuah yang terkenal adalah pertarungan antara Hang Tuah dengan pahlawan Majapahit. Pada ketika dahulu, Melaka sering diterima pelawat dan Sultan Melaka juga sering melakukan lawatan ke negara-negara jiran seperti China dan Majapahit. Sewaktu lawatan mereka ke Majapahit, Hang Tuah telah dicabar oleh pahlawan Majapahit yang bernama Taming Sari untuk bermain senjata yang bermaksud bertarung. Pahlawan tersebut memiliki sebilah keris yang memberikan pengguna kekebalan. Tetapi Hang Tuah yang bijaksana dapat menumpaskan pahlawan tersebut serta keris tersebut dihadiahkan kepada Hang Tuah oleh Sultan Majapahit. Keris tersebut dinamakan Keris Taming Sari sempena nama pengguna sebelumnya. Di sini kami ada menyediakan sedikit klip video dari filem almarhum seniman P. Ramlee bagi menunjukkan kesengitan pertarungan tersebut. Akulah Hang Tuah Hulu Balang Raja Melaka. Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Berikan kerisku itu. Nah, ambillah ini. Ya! Anaknya, gagah sungguh Hulu Balang anaknya, hingga dapat membunuh Taming Sari. Ayahanda ingin memberi hadiah kepadanya. Pantes kowe jadi Hulu Balang Melaka. Ingsun hadiahkan keris Taming Sari yang bertuah ini buatku. Seterusnya, peristiwa yang turut terkenal adalah peristiwa Hang Tuah memujuk dan membawa Tun Teja menjadi isteri Sultan walaupun Tun Teja sudah pun bertunang.
Namun demikian, Tun Teja menyangkakan bahawa Hang Tuah yang akan menjadi suaminya dan bukanlah Sultan. Walau bagaimanapun sudah terlambat bagi Tun Teja kerana sudah pun berangkat pulang di atas kapal yang menuju ke Melaka. Selain itu, peristiwa seterusnya adalah peristiwa Hang Tuah dihukum bunuh. Peristiwa ini berlaku kerana terdapatnya sifat cemburu oleh sebilangan pembesar terhadap Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya. Sifat baik dan taat setia mereka telah menyebabkan Patih Karma Wijaya menfitnah Hang Tuah dalam berlaku sumbang dengan dayang istana. Tanpa apa-apa perbincangan, Sultan telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada Hang Tuah. Namun begitu, bendahara yang mengetahui tentang perkara yang sebenar telah menyembunyikan Hang Tuah di Ulu Melaka tanpa pengetahuan sesiapa, termasuklah Sultan dan sahabat-sahabat beliau. Lantaran daripada peristiwa itu, Hang Jebat, sahabatnya, telah menderhaka terhadap Sultan kerana tidak dapat tahan perasaan marah akan Sultan kerana menghukum Hang Tuah. Hang Jebat juga telah membunuh Patih Karma Wijaya kerana dia adalah dalang di dalam hukuman bunuh Hang Tuah. Disebabkan ini, Sultan berasa kesal dengan tindakannya kerana tidak dapat bertindak balas akan keganasan Hang Jebat akibat tiada sesiapa pun yang berani menentangnya. Oleh yang demikian, bendahara telah membawa keluar Hang Tuah dari tempat penyembunyiannya. Sultan menjanjikan bahawa segala kesalahan Hang Tuah akan diampunkan sekiranya beliau menewaskan Hang Jebat, sahabatnya sendiri. Oleh kerana sifat Hang Tuah yang taat setia pada Sultan, beliau terpaksa bertarung dan membunuh sahabatnya sendiri. Walaupun punca kederhakaan Hang Jebat adalah bagi menegakkan keadilan Hang Tuah sendiri. Akhirnya, Hang Jebat telah berjaya ditewaskan oleh Hang Tuah dan beliau mati di pangkuan Hang Tuah. Peristiwa yang terakhir adalah peristiwa peminangan Puteri Gunung Ledang. Sultan telah mengarahkan Hang Tuah dan Tun Mamat serta beberapa hulu balang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Disebabkan Hang Tuah yang telah berlanjutan umur dan perjalanannya agak sukar, hanya Tun Mamat sahaja yang berjaya sampai ke puncak Gunung Ledang. Setelah sampai di puncak dan menyampaikan hasrat Sultan kepada Puteri Gunung Ledang, Puteri Gunung Ledang telah memberikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi Sultan, iaitu jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang, hati nyamuk 7 dulang, hati kuman 7 dulang, air mata anak dara 7 temayan dan semangkuk darah anak Sultan sebagai hantaran peminangannya. Setelah Hang Tuah dapat tahu akan syarat-syarat tersebut, beliau sedar bahawa syarat-syarat tersebut adalah mustahil dan tidak dapat ditunaikan oleh Sultan. Beliau merasakan perasaan kecewa yang amat tinggi, lalu mengarahkan Tun Mamat dan hulu balang untuk balik ke istana. Hang Tuah lalu mencampakkan kerisnya ke sungai lalu berkata bahawa beliau hanya akan kembali ke Melaka sekiranya keris tersebut timbul. Selepas peristiwa tersebut, Hang Tuah dikatakan telah hilang atau ghaib. Namun, makamnya telah dibuat dan dapat dilihat di Tanjung Keling, Melaka. Sehingga sekarang, nasib Hang Tuah selepas peristiwa ini masih tidak diketahui. Namun, sejarah dan kebaikan beliau masih diingati dan disanjungi hingga sekarang. Hikayat Hang Tuah masih tidak jelas kerana mempunyai pelbagai perbincangan dan bahas tentangnya. Terdapat juga orang yang mengatakan bahawa Hang Tuah sebenarnya bercinta dengan Puteri Gunung Ledang, akan tetapi taat setianya kepada Sultan menyebabkan beliau sanggup melepaskan kekasih cinta hatinya dan sanggup memberi dia kepada Sultan. Disebabkan ini jugalah Tun Mamat tidak membenarkan Hang Tuah untuk berdepan dengan Puteri Gunung Ledang di puncak Gunung Ledang. Kisah Hang Tuah versi ini dapat dilihat di dalam filem Puteri Gunung Ledang yang diwatakkan oleh M. Nasir dan Tiara Jacqueline. Begitu kita... Sebentar, Datuk Laksman. Datuk Bendahara menyuruh hamba seorang saja pergi berjumpa Gusti Puteri. Mengapa?
hamba dititah oleh baginda Sultan. Datuk Bendahara hanya ingin hamba sampaikan kata-kata ini. Semua tindakan adalah untuk kepentingan baginda Sultan. Dan kepentingan Datuk Laksmana juga. Maafkan hamba. Hamba sekadar menjalankan tugas hamba. Tuanku telah memperkenankan pemberian hamba ini orang kaya. Nanti dia macam ni. Terus drop. Itu. Sempena peristiwa-peristiwa Hang Tuah, kumpulan kami telah mengadakan pelbagai lawatan ke tempat yang menarik di Melaka. Antaranya adalah Menara Tameng Sari yang terdapat di Bandar Hilir, Melaka. Menara ini dibina sempena keris yang dihadiahkan kepada Hang Tuah setelah beliau berjaya mengalahkan pahlawan Majapahit, Tameng Sari. Di menara ini kami dapat melihat pemandangan sekeliling Bandar Melaka dari sudut yang tinggi. Lawatan kami ke sini adalah amat berbaloi dan bermakna. Selain itu, kami juga telah berkunjung ke Hang Tuah Center atau Hang Tuah Museum yang terletak di Kampung Jambatan Duyung, Melaka. Di sini merupakan kampung perumahan Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya serta terdapat museum yang penuh dengan khazanah-khazanah lama. Di sini, kami mendapat pelbagai maklumat tentang Hang Tuah. Seterusnya, kami turut berkesempatan untuk melawat perigi Hang Tuah yang terletak di Kampung Duyung, Melaka. Berdekatan dengan Hang Tuah Center, perigi ini digali oleh Hang Tuah dan sahabatnya lalu dipanggil Perigi Hang Tuah. Perigi ini menandakan semangat setia kawan dan bantu-membantu yang tinggi antara Hang Tuah dan sahabat. Kami juga diberitahu oleh seorang makcik di situ bahawa air di dalam perigi tersebut adalah mustajab kerana dapat menyembuh pelbagai penyakit kulit. Lalu kami pun mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil air dan menyapukan air tersebut ke atas kulit kami. Akhir sekali, tidak lain dan tidak bukan, kami turut berkunjung ke makam Hang Tuah yang terletak di Tanjung Keling, Melaka. Lokasi ini adalah agak terpencil dan agak sukar untuk ke lokasi ini tanpa tersesat. Namun, kami tetap berusaha demi melihat makam tersebut. Setibanya kami di sana, kami menunjukkan hormat kepada ahli kubur yang terdapat di sekitar makam tersebut. Suasana di makam tersebut adalah amat tenang dan amat kemas. Di situ juga terdapat beberapa maklumat tentang peristiwa-peristiwa Hang Tuah yang tidak dapat dilupakan. Kebanyakan maklumat tentang peristiwa-peristiwa Hang Tuah telah kami perolehi di sini. Kita sudah sampai di titik akhir video ini. Sedikit penghargaan buat semua orang yang telah terlibat di dalam proses membuat video ini, terutamanya rakan-rakan kami. Walaupun mereka tidak terlibat di dalam projek ini, namun tanpa mereka memori ketika berada di Melaka tidak akan menjadi semanis dan seseronok ini. Oleh itu, sekali lagi terima kasih kepada para rakan-rakan dan terima kasih kerana sudi menonton video kami.